Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Eh, Selamat pagi Haziq. Oke, adik Siti Aisyah. Oke, adik Siti Aisyah, adik Sofia Azhara ada. Oke, lambai pada saya. Siti Aisyah seorang lagi tu. Oke, adik Irfan. Oke, dan saya masih menunggu adik Wafi tadi. Mana nanti dia masuk semula nanti ya. Oke. Jadi sediakan buku teks sejarah. Oke, muka surat berapa tadi? Muka surat 11. Oke. Apa yang kita nak belajar ini berkaitan dengan sambungan minggu lepas. Oke, minggu lepas kita belajar berkaitan. Hai adik Irfan. Oke. Kita belajar berkaitan dengan kenapa kita belajar sejarah. Oke. Minggu lepas kita belajar kaedah penyelidikan. Okey, ingat lagi tak minggu lepas? Okey, ada kaedah arkeologi, betul? Ada kaedah lisan. Okey, ada kaedah bertulis minggu lepas. Okey. Jadi hari ini kita nak sambung lagi sedikit. Kenapa kita belajar sejarah? Apa sebabnya dan apa akibatnya? Okey. Mudah je hari ini. Okey. Jadi kita rujuk pada buku teks seperti yang saya paparkan di muka surat tu. Sekejap. Okey, nampak yang buku teks yang saya paparkan di papan di apa ni di kotak dashboard tu. Okey. Yang pertama kita baca sama-sama, boleh? Boleh adik Aziz bacakan untuk yang perenggan pertama tu? Buka suara Okay. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan Akibat. memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Okey, dah. Okey, saya bacakan semula Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Betul? Ada sebab, akibatnya pun. Betul? Okey, sebab itu kita belajar sejarah. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Okey. Ada sebab kita buat ni. Okey. Ada sebab berlakunya peristiwa sejarah tu. Apa akibatnya? Okey. Biasanya akibatnya untuk tujuan-tujuan yang baik lah. Okey, nanti saya akan tunjuk nanti. Okey, seterusnya saya minta adik Azhara, Sofia Azhara, bacakan untuk perenggan yang kedua. Buka suara. Okey. Alright. Hal ini boleh dilihat pada hari anugerah kecemerlangan akademik sekolah mengadakan anugerah kecemerlangan akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari anugerah kecemerlangan akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Alright, terima kasih adik Sofia Azhara. Okey, saya minta murid-murid, okey,
baca buku lebih banyak, okey, sambil baca buku, sambil baca kuat. Betul, untuk melancarkan pembacaan kita. Okey. Hal ini boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Tengok gambar kat bawah. Okey, dalam buku teks awak. Okey, Hari Anugerah Kecemerlangan. Betul? Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Okey, nak hargai. Kenapa peristiwa itu berlaku? Sebab nak hargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Jadi akibatnya apa? Apa kesannya? Peristiwa itu berlaku. Supaya kita ambil pengajaran, kita ambil apa ni? Kesannya, akibatnya murid belajar dengan tekun. Jadi menaikkan semangat murid, terutama murid yang dapat hadiah tadi, betul. Sudah tentu dia akan rasa lebih bersemangat untuk belajar. Bukan yang terima hadiah saja, orang lain pun sama. Orang lain pun akan belajar bersungguh-sungguh. Mungkin tahun depan dia perlu naik ke pentas, untuk ambil hadiah. Betul. Jadi akibatnya apa? Peristiwa itu berlaku kenapa? Sebab kita boleh ambil, kita boleh jadikan sebagai semangat kepada murid-murid lain untuk tekun belajar. Itu kita belajar sejarah. Kenapa kita belajar sejarah? Sebab kita nak ambil iktibar, daripada akibatnya. Betul. Jelas tak? Itu contoh yang dapat diberi dalam buku teks awak. Dan kita pergi yang kedua. Yang ni saya bacakan. Saya nak jimat masa untuk video ni. Peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British, betul? Rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Peristiwa ni berlaku. Ini peristiwa sejarah, betul? Kita ingat kembali, minggu lepas kita belajar semua perkara yang berlaku, yang sudah berlaku dipanggil sejarah. Betul? Ini sejarah negara. Tadi yang Hari Anugerah tadi itu sejarah sekolah, betul? Itu dah berlaku. Dipanggil sejarah juga. Ini pun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sebabnya British menjajah Tanah Melayu. Jadi akibat rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Betul? Jadi sebab dia itu yang pentingnya kita belajar sejarah. Bila ada negara kita dijajah oleh bangsa lain, kita tak nak. Kita nak nak mentadbir negara kita sendiri, oleh orang-orang Melayu lah. Jelas tak? Jadi dua contoh yang diberi oleh buku teks kita. Nanti saya akan berikan dalam bentuk Google Form. Saya bagi contoh. Sekejap. Saya akan bagi contoh. Alright, beberapa contoh. Nanti awak boleh salin kembali. Sekiranya yang ini awak tak ada dalam tak boleh print out, awak boleh salin semula dalam buku tulis. Dalam buku tulis, sediakan satu buku tulis. Ada tak buku tulis yang panjang warna biru, ada tak? Kalau tak ada warna biru, boleh buku tulis biasa. Tahniah kepada adik Aziz ada warna biru, boleh sediakan yang panjang tu. Sebab senang, kalau kita print out kan, kita tampal senang nanti. Pada yang tak ada buku panjang, guna buku biasa. Tak ada masalah. Okey, yang pertama kita pergi. Sebab dan akibat peristiwa sejarah. Contoh, Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah tadi. Menghargai murid. Sebab dia menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Jadi akibatnya apa tadi? Apa akibatnya tadi? Supaya murid belajar dengan tekun. Betul. Akibat ni biasanya perkara-perkara yang baik yang boleh kita ambil iktibar daripada peristiwa yang berlangsung. Betul. Jadi akibatnya murid belajar dengan tekun. Nanti dalam Google Form dah ada jawapannya.
Siapa yang nak buat salinan, nak salin tak tahu jawapan, boleh rujuk kembali dalam Google Form yang saya bagi. Okey, ada beberapa pilihan jawapan. Jadi jawapan yang tepat perkara-perkara yang baik. Betul? Okey, dapat kita ambil iktibar. Itu akibat dia. Okey, yang kedua, sebab hari sukan sekolah. Okey. Kenapa dia adakan hari sukan sekolah? Untuk memilih, sebab dia untuk memilih atlet sekolah. Okey. Tahu tak maksud atlet? Okey. Izzat, mana Izzat? Mana Izzat? Maksud atlet. Atlet ni adalah ahli sukan, betul? Okey, nak pilih ahli sukan yang boleh wakil ke sekolah ke peringkat daerah, peringkat zon, okey, peringkat negeri, contoh. Akibatnya apa? Okey, apa akibat dia? Okey, benda yang baik apa akan berlaku? Sudah tentulah murid, okey, sini boleh catat nanti, murid bersaing secara sihat untuk menjadi juara. Jadi menaikkan semangat murid lah. Okey, dia akan bersaing, dia akan berlatih. Betul? Okey? Nanti. Jelas tak? Okey? Semua ni ada dalam Google Form. Okey? Awak rujuk, bila dah jawab soalan nanti, boleh buka semula. Boleh rujuk untuk awak salin semula nanti. InsyaAllah ada. Okey, seterusnya, negara pernah dijajah. Okey? Sambutan Hari Kemerdekaan. Okey, kenapa sambutan Hari Kemerdekaan diadakan? Sebab negara kita pernah dijajah. Jadi apa akibat dia? Okey? Apa akibat dia? Okey, supaya murid-murid mengambil iktibar. Okey? Dan apa ni? Ingin menjaga negara dengan baik. Betul? Okey? Jadi itulah akibatnya. Okey? Rujuk dalam Google Form ada nanti. Okey? InsyaAllah. Seterusnya, yang keseterusnya ada sambutan hari lahir. Okey, katakan keluarga awak mengadakan sambutan hari lahir untuk awak. Okey, untuk sambutan untuk awak, keluarga mengadakan sambutan hari lahir untuk anaknya. Jadi akibatnya apa? Okey. Apa akibat dia? Okey. Apa kesan dia? Murid-murid akan sayang kepada keluarga. Betul? Okey, dan rajin belajar lah, untuk membalas jasa ibu bapa. Okey? Pada suatu hari nanti. Okey? Nanti rujuk dalam Google Form. Dalam Google Form yang saya bagikan. Okey, seterusnya pungutan sumbangan orang ramai untuk membantu pihak KKM ni, tabung COVID-19 oleh KKM. KKM ni apa? Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul? Okey? Kenapa dia adakan tabung sumbangan? Nak buat pungutan sumbangan. Jadi akibatnya apa? Okey? Kita belajar sesuatu daripada ni. Apa akibat dia? Nak mewujudkan semangat kekitaan. Kita jaga kita, betul? Okey? Nak wujudkan semangat menderma, untuk kebajikan masyarakat. Okey, untuk membantu orang lain. Itu akibat dia, betul? Okey, benda-benda yang baik. Seterusnya, yang terakhir, keluarga mengadakan majlis untuk aktiviti hari keluarga. Okey, keluarga mengadakan majlis untuk hari keluarga diadakan. Jadi akibatnya apa? Okey, mewujudkan rasa kasih sayang, okey, akan keluarga, okey, dan ingin berbakti pada keluarga pada masa kelak lah nanti. Okey. Nanti awak rujuk dalam Google Form. Ini secara ringkas saya bagi. Okey. Seterusnya ada soalan dalam Google Form juga. Nyatakan kepentingan mempelajari sejarah. Apa pentingnya mempelajari sejarah? Okey. Benda-benda yang baik yang kita dapat. Okey. Yang pertama, kita dapat ambil pengajaran. Betul? Tak payah tulis lagi. Cuma just dengar, nanti rujuk dekat Google Form. Okey? Kalau tulis nanti pening, lambat nanti. Okey? Nanti ada dekat Google Form. Satu, yang memberi pengajaran. Okey? Yang kedua, kita dapat ambil iktibar. Okey? Dapat mengambil iktibar. Okey? Seterusnya, membentuk jati diri kepada murid. Okey, membentuk jati diri. Apa jati diri? Membentukkan nilai-nilai yang positif dalam diri lah. Okey. Okey. Yang keempat,
melahirkan perasaan cinta akan negara. Okey, seterusnya apa ni? Mengetahui sejarah dan juga tamadun sesebuah negara lain lah. Okey, kita belajar sejarah. Jadi itulah kepentingan-kepentingan mempelajari sejarah. Nanti rujuk dekat Google Form, dah ada dia punya pilihan jawapan. Okey, cuma saranan saya jangan pilih jawapan yang apa ni, jawapan yang penyataannya negatif. Yang apa ni, penyataannya yang kurang baik, jangan pilih. Pilih yang baik. Itu dia punya kepentingan kita mempelajari sejarah. Okey? Boleh? Okey, nanti awak catatkan dalam buku nota, okey? Sebagai nota lah. Okey? Siapa yang boleh print out kan nanti tanpa dalam buku. Okey, insya-Allah. Okey? Siapa yang tak ada apa? Tak ada, okey? Tak boleh print, boleh salin semula. Okey? Boleh buatlah, boleh salin semula dalam besok kalau siapkan sampai besok tak ada masalah. Okey? Jadi rumusan kita apa yang kita belajar hari ni? Yang pertama kita belajar berkaitan dengan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Apa yang berlangsung, apa yang berlaku dalam sejarah, peristiwa sejarah itu ada sebab dia. Betul? Contoh tadi Hari Anugerah. Kenapa diadakan Hari Anugerah? Sebab nak menghargai murid yang cemerlang. Betul? Jadi akibatnya murid akan rajin belajar. Betul? Menaikkan semangat murid untuk belajar. Okey? Supaya terpilih tahun depan contoh untuk naik ke pentas dapat hadiah. Betul? Sebab-sebab yang baik. Hari Sukan, kenapa? Okey? Okey? Hari Sukan diadakan untuk memilih atlet sekolah. Kenapa diadakan Hari Sukan? Apa kesannya? Apa akibatnya? Supaya murid bersaing secara sihat. Okey, bertanding secara sihat untuk menang, untuk menjadi juara. Bila juara akan dapat mewakili sekolah. Jelas okey. Nanti rujuk dalam Google Form yang saya beri. Okey. Dalam alright, sekejap. Okey, paparan di sini saya tengok ni dekat WhatsApp saya tadi, saya dah masukkan apa ni? Soalan bagi Google Form. Okey. Seperti yang saya tunjuk contoh sekejap. Dekat mana tadi? Alright, dekat sini. Okey, nampak Ada Google Form tu yang saya tunjukkan. Okey, ada dekat sini soalan-soalan awak akan jawab nantilah. Nanti ada sejarah Pak Diligen 9 Februari. Nanti soalan ni awak akan jumpa nanti, masukkan nama. Okey, pilih nama. Kemudian pilih tahun ada satu je pilih. Ini ada soalan tadi tadi. Nilaikan sebab dan akibat berlaku berdasarkan peristiwa yang berlaku di bawah. Apa ni, Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Sebab diadakan menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Apa akibatnya? Nanti pilih dekat sini satu saja, betul? Okey. Jangan pilih yang negatif. Adakah betul wujud perasaan hasad dengki? Tak, betul. Okey. Adakah murid belajar dengan tekun? Okey. Adakah murid malas belajar kerana tidak terpilih?
Adakah seronok jika terpilih? Okay. Adik Irfan boleh bagi jawapan untuk soalan satu ni agak-agak. Murid belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Pilih yang positif, betul? Okay, belajar dengan tekun. Okay, seterusnya yang kedua. Nilaikan sebab akibat ni. Hari suka sekolah. Sebab dia untuk memilih atlet sekolah. Jadi, apa jawapannya? Akibat dia. Adakah murid akan membuang masa dengan aktiviti tidak berfaedah? Okay. Adakah murid akan bersaing secara tidak sihat untuk menjadi juara? Adakah murid rasa tercici apabila tidak terpilih? Adakah murid akan bersaing secara sihat untuk menjadi juara? Okay. Boleh bagi jawapan tak agak-agak? Siti Aisyah. Yang mana satu kita nak pilih? Ingat pesan saya tadi. Pilih yang apa? Yang positif dia. Apa? Boleh adik Siti Aisyah? Murid sihat. Apa murid sihat? Murid akan bersaing secara sihat untuk menjadi juara. Itu kita pilih, betul? Okay. Tahniah adik Sofia. Kemudian yang ketiga. Okay. Adik Haziq pula. Yang ketiga. Sambutan Hari Kemerdekaan. Okay. Sebabnya negara pernah dijajah. Apa iktibar yang boleh kita ambil? Apakah akibat dia? Boleh adik Haziq, apa jawapan ni yang ni? Apa akibat dia? Pilih yang baik. Boleh adik Haziq? Sekejap. Adakah tidak yakin berdiri? Itu negatif, betul. Bencikan penjajah? Ingin menjadi tentera untuk mendapat gaji yang baik? Ataupun A, mengambil iktibar dan menjaga negara dengan baik? Yang mana satu? A. Tanya. Mengambil iktibar dan menjaga negara dengan baik. Betul? Okay. Jadi itulah beberapa contoh yang saya beri. Ada 3 soalan. Okay, ada banyak lagi bawah. Kita ada 100 markah. Kalau tak salah saya ada 10 soalan, 10 ada 12 gitulah soalan. Nanti awak jawab sendiri. Jawab dengan baik. Selepas jawab, okay, submit. Kemudian nak salin semula, boleh buka semula. Boleh buka ini tak payah jawab lah. Okay, buka skrin. Lepas tu salin semula. Okay, dalam buku tulis. Okay, jadi mudah je hari ni. Jadi apa yang kita belajar hari ni adalah kita nak belajar sebab dan akibat. Okay, peristiwa sejarah. Kenapa kita belajar sejarah? Sebab ada sebab dia, ada akibat dia. Okay, ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa sejarah. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih kerana dapat bersama-sama saya pada pagi ini. Kepada murid-murid yang tak dapat masuk, tonton link video yang saya masukkan nanti, insyaAllah. Okay, pesanan pada saya, walaupun kita tak dapat belajar dekat sekolah, okay, tapi kita teruskan belajar dalam bentuk inilah, dalam bentuk online, betul? Jadi minggu depan mungkin subjek akan bertambah minggu depan mungkin, okay? Ada jadual baru mungkin, okay? Kita tunggu saja, okay? Pihak Kementerian Pendidikan tengah susun, saya pun tengah susun jadual, okay? Jadi minggu depan makin makin bertambah subjek mungkin lah, okay? Jadi bersedia. Tadi tak ada masalah lah, tak dapat datang sekolah, kita belajar secara online, okay? Belajar secara modul diberi, belajar secara Google Meet, belajar secara Google Form, okay? Belajar ambil nota, okay? Dan sebagainya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada yang dapat bersama saya pada pagi ini. Saya akan keluar lepas ni, awak boleh stay, insyaAllah boleh bincang sama-sama. Okay, terima kasih juga. Awak boleh bincang sama-sama, okay, dengan rakan-rakan untuk okay, sesi inilah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.
Jahat.